TV KPM. Hei, maklumat dah dapat. Tapi paparan maklumat ni macam bosan je. Nak buat macam mana bagi menarik? Dah rekod dah 5 kelas, tingkatan 5, 3. Apa tu Mohsin? Cikgu. Apa benda tu? Ini saya dah rekodkan maklumat untuk 3 kelas tingkatan 5. Tapi nampak macam bosan lah cikgu. Bosan dan tidak menarik. Macam mana? So saya ada cara dia. Ada cara dia untuk kita bagi paparan maklumat ni lebih menarik dan menarik perhatian umum. Boleh lah. Nak tahu tak? Boleh, nak tahu juga. Okey, kita nak tahu, kita tunggu selepas ini. Okey, boleh cikgu. Okey. Jangan risau, jangan risau. Okey, pasti boleh, menarik lepas ni. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid di rumah maupun cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya Mohsin Nazli mendoakan dan mengharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat untuk slot kita hari ini, slot menengah atas. Apa khabar semua? Harap semuanya berada dalam keadaan yang bersemangatlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak ingatkan kepada murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Sebab apa? Kita belum menang lagi. Kalau boleh nak keluar tu, pakailah pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dengan mulut kita. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tak ada sabun, kita guna gel sanitasi tangan. Kalau boleh, bawa ke mana-mana kita pergi. Baiklah, hari ini dalam slot menengah atas, kita bersama dengan Cikgu Fitri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mohsin. Apa khabar Mohsin? Sehat, Alhamdulillah Cikgu. Makin handsome nampak. Alhamdulillah Cikgu pun apa kurangnya Cikgu? Makin berseri-seri. Makin berseri-seri, okey. Okey Cikgu, untuk mata pelajaran kita pada hari ini Cikgu. Tapi sebelum tu Cikgu, saya dah ingatkan murid-murid tentang penjagaan SOP. Jadi ya, elok sekiranya kita di studio jaga kita punya penjarakan dan juga SOP kita. Okey Cikgu, kat sini ada gel sanitasi tangan. Okey, saya sanitasi tangan saya terlebih dahulu. Kemudian silakan Cikgu. Okey, saya pula. Okey, ini sangat penting untuk menjaga keselamatan kita di sini. Baiklah Cikgu, hari ini kita belajar mata pelajaran geografi menengah atas. Menengah atas. Carta dan graf. Graf dan carta. Graf dan carta. Graf dan carta. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan kita punya standard pembelajaran hari ini dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so hari ini kita akan belajar graf dengan carta. Sebenarnya graf dan carta ni dia luas, besarlah. Okey, cuma kita pengkhususan kita hari ini adalah berkaitan dengan graf bar berganda. Graf bar berganda. Graf garis berganda. Graf garis berganda, okey. Dan terakhir adalah carta pi. Carta pi. Carta ni dia ada banyak. Carta pi, carta Gann. Okey, kalau graf dia ada graf bar mudah, graf garis mudah, ada graf bar majmuk. Tapi kita hanya fokus kepada 3 tadi yang telah saya sebutkan tadilah. Graf bar berganda, graf garis berganda dan carta pi. Baiklah Cikgu, saya tak sabar dan pastinya murid-murid di rumah pun tak sabar. Apa kata Cikgu, kita bagi mereka masa, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kita masih lagi bersama dalam slot menengah atas. Baiklah, kalau tadi cikgu dah kongsikan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jangan kita lengahkan masa, jom kita teruskan. Jom cikgu. Okey, so saya teruskan. Jom. Kita bawa kepada pertanyaan Mohsin tadi, bagaimana kita nak hasilkan carta ataupun paparan yang lebih menarik. Menarik, betul. Hari ini, jadi kita akan bawakan
khas untuk Muhsin dan murid-murid yang berada di rumah. Bagaimana kita nak hasilkan paparan maklumat kepada satu paparan yang menarik. Supaya menarik perhatian orang untuk membaca maklumat tersebut. Tak adalah bosan macam tak saya adalah punya bosan tadi, lah. cikgu. Kita dapat menarik. Okey. Graf bar berganda, graf garis berganda dan carta Carta pai pai. seperti yang dipaparkan di slide sekarang lah. Okey. So saya teruskan. Terus pada yang pertama iaitu graf bar berganda. Okey, ini yang dikatakan dengan graf bar berganda lah, rajah dia. Okey, graf bar berganda. Semua murid-murid dapat tengok. Okey, apakah yang dikatakan dengan graf bar berganda ni? Anda kena tahu juga kan definisi ataupun maklumat tepat berkaitan dengan graf bar berganda. Okey, mungkin Muhsin dan adik-adik di rumah boleh dengar betul-betul sebab nanti kita nak hasilkan satu paparan. Bagaimana kita nak terjemahkan data pada satu benda yang menarik lah. Paparan yang menarik. Ini yang dikatakan dengan graf bar berganda. Graf bar yang mempunyai 2 atau lebih bar yang berlainan maklumat bagi menunjukkan perbandingan nilai sesuatu data. Okey, mana bar tu? Ni yang saya bulatkan tu, itu adalah bar. Tengok bar dia ada 2 kan? Ada 2 warna. Ada 2 warna, ada 2 bar, ada 2 warna. Okey. Dan dia mestilah lebih daripada 2 ataupun 2 atau lebih. Kalau satu, dia tak jadilah. Dia hanya graf bar sajalah. yes, bijak. Dia bukannya graf bar berganda. Bijaklah. Okey, bijak. Belum jauh lagi dah menunjukkan prestasi yang baik. Sebab cikgu. Saya yakin ada murid-murid di rumah juga sama, kerana kalau graf yang hanya ada satu bar, dia hanya merujuk kepada graf bar mudah. Graf bar mudah. Bukan bar. Okey. Bar mudah. Okey. Kita teruskan ciri-ciri graf bar berganda. Ada ciri-ciri dia. Macam contoh ciri-ciri adik-adik di rumah kan sama macam Abang Muhsin. Okey, kacak tinggi. Okey. So ciri-ciri bar berganda dia ada ciri-ciri tertentu. Okey, tengok ciri yang pertama, kena ada tajuk. Kenapa kena ada tajuk? Sebab ia menggambarkan maklumat apa yang cuba kita sampaikan. Betul, kalau tak ada tajuk, kita tak tahulah dia data tentang apa. Okey. Yang seterusnya adalah paksi tegak. Yang ni dikata paksi tegak. Dia tegak. Paksi tegak biasanya memaparkan nilai. Okey, sama ada nilai mata wang, nilai bilangan tertentu ataupun bilangan orang. Okey, yang seterusnya adalah ada skala. Skala ni adalah bilangan telah mewakili nilai sesuatu data yang kita ingin persembahkan. Okey. Teruskan lagi. Boleh ke teruskan? Boleh, cikgu. Boleh kan? Paksi rumah mendatang kan? Adik-adik di rumah, murid-murid di rumah dan Abang Muhsin kita ni akan perhatikan supaya kita dapat hasilkan satu graf yang menarik nanti. Okey, paksi mendatar menyatakan maklumat yang bertentangan. Tadi nilai, ini maklumat contohnya tahun. Okey, dan terakhir bukan terakhir, sebelum terakhir bar, ini menunjukkan bar lah. Bab tajuk dia graf bar berganda. Okey, dan last. Okey, yang terakhir adalah petunjuk. Petunjuk ni merujuk kepada bar itu mewakili apa. Kalau tak ada petunjuk, kita tak tahulah yang warna hijau ni apa. Betul. Yang warna kelabu itu apa. So kita kena ada petunjuk. Ini ciri-ciri graf bar berganda. Ada soalan ke? Maklumatnya lebih jelas, cikgu kan? Lebih jelas. So, dia lebih menarik, lebih jelas, senang untuk ditafsir dan dibaca oleh orang yang melihatnya. Okey, setakat ni okey ya? Okey, cikgu, faham? Okey, faham ya? Saya masih faham. Adik-adik di rumah pun masih faham. Okey, nampak macam kusyuk mendengar tu. Kita teruskan. Fokus kita untuk ini teknik melukis graf bar berganda. Dia ada teknik dia. Cara dia lah. Cara untuk lukis graf bar berganda ni. Okey. Tengok, lukis graf bar berganda berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah. Ni ada jadual tadi. Dia jadual macam jadual yang Muhsin tunjukkan tadi, tapi mungkin ubah warna dia kan. Ubah warna dia, jumlah murid tingkatan 5 di SMK Jalan X mengikut jantina. Tu paparan ni dia tidak menarik. Okay, kita nak hasilkan satu paparan yang menarik, maka kita hasilkan sebuah graf bar berganda. Bagus. Sebab apa berganda? Sebab ada 2, cikgu. Yes, ada 2. Apa yang 2? Kita ada lelaki dan juga perempuan. Yes, sebab dia mengikut jantina. Okey, so kita nak hasilkan
graf bar berganda. Yang kenapa wujudnya graf bar berganda? Kerana ada dua perkara yang untuk kita terjemahkan ataupun kita hasilkan, iaitu jantina lelaki dan perempuan. Okey. Oops. Tentukan skala tadi saya terlupa. Okey. Tak apa kan? Tak apa, cikgu. Okay. Tentukan skala. Skala yang akan digunakan ialah 1 cm 5 orang. Skala tadi pada paksi menegak. Yes. Bagus ni. Saya fokus, cikgu. Bukan saya je. Murid-murid dekat murid-murid rumah pun juga. fokus. Bila fokus kita dapatlah. Betul. Kita dapat apa yang kita nak belajar. Okey, seterusnya kita tengok. Yang pertama kena tulis apa? Saya nak jawab, cikgu. Okey. Yang pertama, kena tulis tajuk. Yes. Kena ada tajuk. Tajuk. Macam kita lah pergi mana-mana, mungkin saya kat sini pakai tanda nama. Pakai tanda nama. Okey, umpama macam mewakili tajuk. Okey, so tajuk ni macam tanda nama kepada graf kita nak buat tu. Jadi orang tahu graf orang itu tahu tentang apa. Graf tu tentang apa. Okey. Senang je. Setiap graf kena ada tajuk. Faham? Yang kedua ada paksi menegaknya. Yang ketiga kita lukis paksi mendatarnya. Ada tegak, ada mendatar. Okey, dan kita letakkan label. Label maksudnya paksi tegak itu mewakili apa? Faham? Macam contoh sekarang paksi tegak mewakili bilangan orang. Okey. Paksi mendatar mewakili nama kelas tingkatan 5 tadi. So kita letaklah tanda. Pastikan tanda ini mewakili skala yang telah kita tentukan tadi. 1 cm bersamaan 5 orang. 5 orang. So adalah beberapa cm kat situ dan kita letaklah skala dia bermula dengan kosong. Jangan lupa, kadang-kadang murid-murid dia terlupa. Nak letak kosong tu, jangan lupalah. Sebab kosong itu penting, dia mewakili permulaan nombor, permulaan kiraan. Faham? Kiraan biasa mula dengan kosong dan seterusnya lah. Okey. Faham setakat ni? Faham, cikgu? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau kita sentiasa bertanya, kita akan dapat lebih pengetahuan, lebih saya ada soalan, pemahaman. Okey. Kalau kita misalnya tadi cikgu kata kosong tu biasanya murid terlepas pandang. Okey. Apa akan jadi pada graf kita, cikgu? Dia tidak lengkap. Okey. Okey. Kita mulakan dengan kosong. Semestinya tiada lain nombor lain selain itulah. Okey, kita pastikan bahawa bermula dengan kosong terus ke 5, 10 sebab setiap pergerakan nilai dia 5. Kalau kita tak letak kosong, kita tak tahu, mungkin ia bermula dengan 1. Mungkin bermula dengan 2. So graf dia punya skala dia tu dah lari dah. Jadi pentinglah mula tu untuk penting kita letak mulakan digit dengan kosong. Bagus soalan macam tu supaya kita lebih faham. Okey. Yang seterusnya adalah nama kelas. 5A, 5B dan 5C. Seterusnya nak buat apa? Okey, kita dah ada tajuk. Tajuk, kita ada garisan mendatar, ada label dia. Label dan juga skala. Okey. Nak buat apa lagi? Memandangkan nama kita nak buat graf bar. Kita buat bar lah. Kita buat bar. Kita sediakan bar berdasarkan maklumat yang kita perolehi daripada jadual tadi. Kita sediakan bar. Pada permulaannya kita sediakan bar yang kosong lah. Tetapi macam saya ni contoh, saya dah warnakan. Dah warnakan mengikut warna lah, kuning dengan warna apa merah ni? Jambu, cikgu. Merah jambu. Kan kita letak petunjuk, kuning mewakili lelaki dan merah jambu mewakili perempuan. Lengkap tak kita punya graf bar berganda ni? Lengkap, cikgu. Lengkap dan lagi menarik. Yes. Tadi jadual biasa kan tak menarik. Betul. Tadi pertanyaan Musa tu macam mana kita nak hasilkan paparan data yang menarik, maklumat yang menarik. So kita hasilkan macam ni dan dia kelihatan lebih menarik. Okey, so yang ni yang pertama, saya tunjuk contoh lah. Tunjukkan contoh di sini. Okey, maklumat yang sama. Okey, mungkin boleh nampak kan? Boleh, saya nampak dengan jelas, cikgu. Macam itu saya gunakan warna. Macam ini saya gunakan lorekan. Lorekan bar dengan sebelah tu lain, cikgu. Okey, contoh dekat sini. Okey, yang ni bulat-bulat mewakili lelaki. Yang XXX ini mewakili perempuan. Kita boleh pelbagaikan graf kita. Bukan sekadar menggunakan warna, kita boleh menggunakan lorekan.
Lorekan atau corak pada dalam bar tu corak lah. kan. Mungkin sebab kertas yang kita gunakan dia berwarna hijau. Kalau kita warnakan mungkin dia tak timbul. Okey, Okey, saya faham. gunakan lorekan dan mungkin kita boleh letakkan di papan kenyataan. Kalau di sekolah, murid-murid boleh tengok papan kenyataan dan ia lebih mudah untuk dibaca. Okey, dan menarik perhatian untuk dilihat oleh orang awam lah ataupun murid-murid yang lain. Faham cikgu? Okey, Kalau faham, macam yang awal tadi, kalau kita lalu dekat koridor, tak pandang cikgu. Yang ni Kalau tak- macam ni lah grafnya, paparan dia confirm, pasti orang menarik, menarik nak tengok. Tengok. Ini data apa? Kini maklumat berkaitan dengan apa? Tak tahu, tengok pada tajuknya. Tengok pada tajuknya. tajuknya. Okey. Boleh saya cikgu. teruskan lagi. Okey, dengan graf garis berganda. Tadi graf bar. Okey, tadi graf bar berganda. Sekarang kita tengok graf garis berganda. Konsep yang hampir sama iaitu masih mengekalkan tajuk dan sebagainya, tapi kita tengok maksud dia dulu. Graf yang terdiri daripada 2 atau lebih garisan. Tadi bar. Tadi bar, betul? Ini Garisan. garisan. Okey, dia berbeza hanya pada Corak. Betul, cikgu? garisan tu. Garisan tu. Garisan tu dia berbeza hanya pada garisan. Okey, apa garisan dia ni yang saya highlightkan tu. Okey, tu warna bezalah garisan. Tadi mungkin bar, sekarang garisan. Okey. Ciri dia pun hampir sama. Dia kena ada tajuk. Tajuk, itu yang penting. Okey, yang penting. Yang kedua ada paksi tegak, ada skala, ada paksi mendata, okey. ada plot garisan dan ada petunjuk. Apa yang Okey. beza dia? Bezanya, dalam ni gunakan plot garisan, cikgu. Okey, gunakan plot Garisan. Okey, boleh Okey, boleh, cikgu? Boleh. So kita nak uji. Tak naklah uji dulu. Kita nak habiskan sikit je lagi. Teknik melukis okey. graf garis berganda. Lukis garis berganda berdasarkan maklumat. Ni sama juga data dia. Cuma kita nak pergi kepada teknik nak lukis tadi. Sama juga ada tajuk dia. Ada paksi tegak, paksi mendata. Ada bilangan orang, tahun. Ada skala. Dan ada garisan dia. Okey, ni dan ada petunjuk lah. Okey, ada petunjuk. Yang ni kita akan tunjuk sebentar lagi bagaimana cara lain yang boleh kita buat untuk hasilkan graf garis berganda. Okey, cikgu. Okey, graf garis berganda. So, kita akan uji mesin. Okey. Okey, uji mesin. Okey. Untuk hasilkan perkara asas untuk buat graf yang kita akan tengok. Faham, cikgu? Lepas ni apa hasil dia? Betul. Sebelum ni kita berehat dahulu Okey. dan kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kita kembali dalam slot Menengah Atas hari ini bersama saya Musin Nazli dan juga Cikgu Fitri. Mata pelajaran geografi, tajuknya graf dan juga carta. Baiklah cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita, cikgu. Okey, jadi sebelum kita break tadi, rehat tadi, kita ada minta Musin hasilkan yelah, perkara cikgu. asas. Perkara asas, bukanlah graf yang sebenar. Kita bagi asas tu sebelum kita bermula kepada peringkat yang lebih tinggi. Okey, kita bagi yang basic-basic, asas-asas je dulu. Barulah kita lebih Baru faham, kita cikgu, lebih kan? faham. Kita berperingkat-peringkat. So, saya nak Musin tunjukkan. Yang ada saya dah buat tadi? Saya rasa kat rumah pun adik-adik boleh cuba ambil kertas, cuba hasilkan satu gambaran tentang graf. 2 graf yang kita telah pelajari tadi. Okey. Untuk asas dalam membina graf, melukis graf. Okey, boleh siap, cikgu? Boleh, saya siap. Okey, bagus. Saya tunjuk, Pantas. Okey, tunjukkan.
Okey. Apa yang ditulis tu? Kena cerita sikit. Okey, yang mula-mula Okey. kalau dalam graf kena ada tajuk cikgu. Okey, betul. Saya bagi 1 markah. Satu markah. Okey, Okey. ha. Kemudian kita ada garisan menegak Okey, tambah lagi 1 markah. dan mendata. Tambah lagi 1. Kemudian yang paling penting Okey. untuk murid-murid faham ataupun orang faham, Okey. kita kena ada petunjuk cikgu. Yes, tambah lagi 1. Berapa lah tu? 1, 2, 3, 4 cikgu. 1, 2, 3, 4, 4 markah. 4, Ha. 4. Tapi saya nampak ada 5 yang Muhsin laksanakan tu. 5, ada cikgu. nombor kosong kat situ. Nombor kosong. Permulaan kepada skala Okey. setambahan daripada 4 bagus, kita bagi 5. 5. Okey, 5. Ini basic lah. Okey, asas. So dalam membina graf, pastikan 5 perkara ini perlu ada dalam sesebuah graf supaya kita dapat menghasilkan graf yang mudah difahami. Kalau perkara tertinggal asas lah, satu, cikgu, kan? asas lah. Kalau tertinggal satu, mungkin graf yang kita hasilkan itu tidak lengkap. Bila tak lengkap, dia sukar untuk difahami oleh orang lain ataupun orang yang disalah faham. disalah faham kan. Mungkin kalau petunjuk itu kita tak letak, kan orang tak boleh nak tafsir. Kita tak boleh nak baca lah kita punya lukisan graf tu. Okey, baik cikgu. Selain faham. pada yang saya tunjukkan dekat slide ini, ada cara lain yang boleh kita buat untuk graf garis berganda. Seperti yang saya Graf tunjukkan di garis sini. berganda. Oh, Okey. okey. Okey, apa yang Muhsin tengok berbeza sedikit dengan yang saya paparkan di slide. Kalau yang berbeza cikgu ya. Apa yang perasan tak? Tak ada petunjuk cikgu. Yang tak ada petunjuk, bagus. Tak ada petunjuk. Adakah tak ada petunjuk itu salah? Dia sebenarnya tak salah. Tak salah. Tetapi kita letakkan penyataan di hujung garisan tu. Okey. Kan nampak ada garisan tu, kalau di paparan slide dia ada warna. Betul, ada warna oranye dengan warna hijau. Yang sekarang saya tak pakai warna. Oh, garisan cikgu. Saya panggil garisan yang penuh dan garisan putus-putus. Putus-putus. Okey, ini boleh juga dilaksanakan supaya dia nampak berbeza. Berbeza dengan yang lain lah. Lelaki dan juga perempuan. Lelaki dan perempuan ada di situ, kita tuliskan. Cuma perkataan petunjuk itu kita terletak. Tapi kalau orang yang baca graf ni, dia dah tahu dah. Oh, ini garisan yang putus-putus ini mewakili perempuan. Garisan yang lengkap tu, ni tak putus tu, mewakili lelaki. So faham kan? Tadi tertanya-tanya macam mana nak hasilkan graf yang menarik. So sekarang kita dah boleh hasilkan pelbagai bentuk ataupun rupa graf garis berganda. Dengan yang pertama tadi, graf bar berganda. Berganda. Okey, saya teruskan di sini. Slide kita. Okey. Mentafsir graf bar berganda dan graf garis berganda. Okey, kita nak tafsirkan. Cara nak tafsir, okey, yang pertama adalah dengan baca dan fahami tajuk dia. Okey. Biasanya tajuk kita baca, kita dah tahu dah, oh graf ni nak tunjukkan apa, nak tanya tentang apa. Okey. Yang kedua adalah perhatikan label paksi menegak dan paksi mendata. Okey, menunjukkan apa bilangan, menunjukkan apa tahun, negara dan sebagainya. Okey, telitikan nilai pada skala dan bar atau titik garisan. Berapa nilai skala dia? Okey, kalau dimulakan dengan 0, 100, 200, maksudnya setiap perincian tu nilai dia 100. Okey, faham. Faham ya? Kena pasti nilai paling tinggi dan paling rendah. Apa yang paling tinggi? Contoh dekat sebelah ini yang saya paparkan di sini, okey, adalah berkaitan dengan pengeluaran ternakan. Okey, kalau yang paling tinggi adalah ayam. Ayam. Okey, sebab ayam boleh dikatakan kita beli setiap hari. Okey, kalau daging lembu mungkin pada 2-3 kali. 2-3 kali kan. Taklah setiap hari. Okey, kena pasti nilai paling tinggi tadi, paling rendah. Okey, dan perhatikan perubahan atau perbezaan nilai yang nyata. Maksudnya, tiba-tiba melonjak tinggi, tiba-tiba pada tahun berikutnya dia turun. Kita mungkin ada sebab dia yang boleh kita tafsirkan. Huraikan isi tersirat berdasarkan data yang diwakili. Mungkin kalau ayam pada tahun 2020 di sebelah yang saya paparkan ini, okey, meningkat dengan tingginya berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Tinggi pada musim perayaan. Tak salah kalau kita sebut macam tu, sebab itu adalah andaian. Huraian isi tersirat. Tersirat. Tersirat ini adalah andaian kita. Kita andaikan bahawa musim perayaan, bilangan ayam yang mendapat permintaan tinggi. Okey,
berbanding dengan Tahun sebelumnya. tahun sebelumnya. Okey. Itu cara nak tafsir graf bar berganda dengan graf garis berganda. Boleh follow Boleh cikgu? Masih dia lagi faham? bukan sekadar kita cuba untuk hasilkan paparan yang menarik, tapi pada masa yang sama kita cuba tafsirkan. Memberi maksud kepada graf yang kita hasilkan. Sama ada graf bar berganda Ganda? ataupun graf garis berganda. Berganda. Bagus. Boleh saya teruskan ke? Sila cikgu. Saya rumusan lah dahagakan tadi. ilmu. Dahagakan ilmu, jangan lupa buat rumusan di akhir dia. Rumusan dia jelas menunjukkan graf tersebut menunjukkan pengeluaran bilangan tertentulah, bahagian tertentu ataupun jumlah murid dan sebagainya. Okey, ini yang seterusnya. Ada 3 perkara. 3 perkara? 3. Yang pertama dah selesai. Yang kedua dah selesai. Dah selesai. Ni kita selesaikan perkara yang ketiga, carta pai. Carta ni dia banyak. Dia ada carta alir, carta gan. Ini kita fokus kepada carta pai kerana banyak-banyak carta. Carta apa yang paling menarik? Carta pai cikgu. Macam teka-teki pula kan. Banyak-banyak carta. Warna. Carta yang menarik ialah carta pai sebab dia menggunakan pelbagai warna. Okey. Gambar rajah atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan. Macam pai. Tak tahulah pai kan? Okey. Yang dibagikan kepada beberapa sektor. Sektor ni kita gunakan jangka lukis dan jangka sudut. Okey. Ciri-ciri carta pai, yang pertama kena ada tajuk. Sama je macam graf bar dengan graf garis tadi. Kena ada tajuk sebab tajuk ni mewakili apa yang hendak dipersembahkan. Betul. Yang kedua ada jejari. Jejari dia menunjukkan saiz carta pai yang kita hasilkan. Tapi kalau pada kertas graf, saya rasa kat depan mesti tu ada kertas graf. Contoh, kalau pada kertas graf yang sesuai jejari dia adalah 5 cm. 5 cm. Dia tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Orang kata yang sedang-sedang saja. Supaya dia nampak. Ni dia kata dengan jejari. Daripada titik tengah ke tepi dan akan mewakili satu bulatan lah. Kalau diameter penuh kan? Penuh, betul. Ni separuh tu dipanggil jejari. Jejari. Itu dipanggil jejari lah. Dia ada bulatan sektor. Ni dia kata dengan bulatan sektor. Bulatan sektor ni nak guna pakai apa? Tadi cikgu dah cakap kan? Yes, ada sebut tadi. Jangka lukis. Yes, bagus. Jangka lukis lah. Yang seterusnya adalah jumlah. Jumlah ni adalah menunjukkan data yang kita dah perolehi, jumlah keseluruhan carta pai yang kita hasilkan tadi. Jumlah nilai dia. Yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang seterusnya adalah peratus. Selalu sebut tu yang terakhir. Peratus, ini menunjuk peratus. Peratus ni mewakili berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Jumlah tadi nilai, peratus. So kalau kita nak cari nilai bagi contoh yang 35 tadi, kita akan 35% darab dengan jumlah. Kita akan dapatlah berapa nilai untuk sektor yang berwarna hijau tadi. Sebab carta pai ni dia agak orang cakap data dia lebih spesifik. Lebih tepat, lebih macam mana cakap? Lebih lengkap. Bagus. Tapi lebih disampaikan dalam bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik. Akan dihasilkan peratus dan terakhir sekali ada petunjuk. Itu yang penting. Ini ciri-ciri carta pai lah. Teknik melukis carta pai, ada soalan kat sini ataupun ada contoh dekat sini. Lukis carta pai berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah. Jumlah eksport negara X tahun 2020. Ni dia. Maksudnya negara X ni dia mengeksport barangan ke negara-negara dalam senarai jadual ni. Dia eksport ke negara A sebanyak 19.8 bilion daripada jumlah 87.1 bilion. Hari ni kita jadi orang kaya sikit. Kita main bilion-bilion sikit. Ke negara B, ke negara C, ke negara D dan ke negara E. Jadi macam mana kita nak hasilkan carta pai? Kita kena tukar. Buat pengiraan sudut sektor dan peratus sebab kita nak buat bulatan tadi kena ada sudut sektor dia dan peratus tadi kita nak letak kat mana? Kita letak dalam carta pai tu. Sebab kita nak mewakilkan peratus, so kita buat pengiraan sudut
dan peratus saya dah papar dekat sini, cuma saya beritahulah cara untuk kira sudut. Okey, tadi 19.8 bilion bahagi dengan 87.1 bilion Bahagi dengan darab dengan 360. Okey. Sebab bulatan penuh adalah 360. 360 darjah. Nak cari peratus sama juga darab dengan 100. Ini saya tolong kira lah ni. Okey. Kita kira. Adik-adik di rumah boleh juga buat perkiraan selepas ini. Saya tak tunjuklah cara nak kira dia. Okey, sebab yang ni murid-murid tingkatan 5. Murid-murid tingkatan 5 yang menengah atas. Boleh buat dia dah sendiri di rumah. agak mahir sedikit. Betul. Okey, berbanding dengan murid-murid yang tahap rendah. Yang menengah atas ni semua dah Pandai-pandai. pandai-pandai semua, hebat-hebat abang-abang, semua. kakak-kakak Okey, ni. kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu. Tak ada. belum lagi Abang sibuk. belum lagi. Lagi. Okey. So dah buat pengiraan tadi, teruslah kita lukis catapai. Okey. Okey. Ni apa dia ni? Ini adalah tajuk saya. Dia tak lagi. Dia sebenarnya daripada graf bar berganda, graf garis berganda, catapai, dia benda yang sama. Okey, pastinya kena ada tajuk. Kalau tak ada tajuk, kita tak tahu dah apa data yang cuba dipersembahkan. Betul. Lepas tu kita buat bulatan penuh. Okey, Sebab Mohsin dah pai sebut kan? tadi. Mohsin dah sebut tadi pakai jangka Jangka lukis. lukis. Okey, dan mulakan dengan garisan tegak jejari tadi. Jejari. Jejari, kalau mungkin contoh kita bagi 5 cm tapi kat sini bukan 5 cm lah, okey. Nak bagi nampak jelas kan. Dan kita buat sudut pakai jangka sudut. Ni saya tak tunjuklah cara dia. Okey, dia mungkin dah agak biasa. Yang cuma step ni kita kena ingat. Dan kita kena warnakan. 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 Ini yang paling menarik. Paling menarik lah. Seronok nak buat. Seronok nak buat, warnakan. Okey, dan kita jangan lupa letakkan peratus dan petunjuk. Warna adalah berdasarkan warna yang telah kita pilih. Warna yang telah pilih. Ini cara yang pertama. Ada cara lain. Oh, ada juga? Ada cara lain. Okey, ada cara lain. Kita alih sikit bagi nampak surprise. Okey, jeng jeng jeng. Surprise, jeng jeng jeng. Okey. Ini cara yang lain. Saya tak warnakan. Dan saya tak letak petunjuk. Betul? Saya letak label dekat sebelah dia. Dekat setiap bahagian itu. Bahagian dia. Faham? So saya letak setiap bahagian, kita tak perlukan petunjuk. Seorang tengok dia tahu dah. Oh, ini negara apa sebelah dia. 16% tu negara E. Negara E. 30% negara B. Ini cara dia. Dia ada cara dia. Okey. Ini mungkin kita boleh buat cara lain. Kita bubuhkan lorekan. Ada bulat-bulat, ada star, ada bintang, ada buat bulan. petunjuk macam tu juga. Macam tu, buat petunjuk macam tu. Faham. Macam-macam cikgu Macam-macam sebenarnya cara. kan? Sebenarnya di atas kreativiti. Okey. Tapi saya yakin murid-murid di rumah pasti lebih kreatif. Mungkin lepas ni tunjuk dekat guru. Okey, cikgu saya dah hasilkan satu catapai yang lain daripada orang lain. Mungkin dia boleh tapas stiker. Menarik. Menarik kan, beli stiker dekat kedai, okey, dan tampal. Okey, mungkin buat catapai macam ni, tampal stiker. Mungkin minat kartun ke, minat makanan ke, minat abang Mohsin kita ke, tampal gambar. Gambar Mohsin mewakili. Itu cara menarik. Okey, Sebab kita maksudnya belajar, kita kena seronok. Ikut kreativiti sendiri Yes, lah. kita lahirkan kreativiti kita, keluarkan kreativiti kita dan dapat hasil yang kita mudah faham dan kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Proses pembelajaran pun jadi lebih menarik. Lebih menarik. Bukan Kita saja seronok. menarik, kita lebih faham cikgu. Yes, dan tidak tertekan, tak tension. Itu yang paling penting. Okay, kita teruskan dengan mentafsir catapai. Okey, Okay, cikgu. kan? Ada cara dia, ada teknik dia, ada langkah demi langkah untuk kita tafsir catapai lah. Yang pertama adalah baca dan fahami tajuk catapai. Kita kena bacalah tajuk dia, macam sama juga macam graf bar berganda, graf garis berganda. dan sama juga dengan catapai. Catapai. Kena baca tajuk dia. Yang kedua adalah perhatikan tajuk dan label yang terdapat pada catapai. Tajuk dan label dia. Label tu menunjukkan petunjuk tadilah. Faham. Okey. Telitikan petunjuk dan nilai sektor yang terlibat. Okey, nilai dia setiap peratus dia lah, Peratusan setiap sektor yang ada. Okay, kena pasti nilai setiap sektor melibatkan sektor terkecil dan terbesar. Apa yang paling besar, paling kecil, paling tinggi, paling rendah, macam itulah. Kita kena pasti. Kena pasti. Okey. Pastikan perbezaan peratus bagi setiap sektor dalam catapai. Ada beza-beza dia. Contoh yang pertama dengan yang paling besar dengan yang paling kecil. Okey, berapa peratus dia. Okey, yang kelima adalah huraikan isi tersirat. Sama juga. Macam tadi. Kenapa yang tu paling tinggi? Mungkin disebabkan oleh sesuatu perkara. Dan tafsiran itu mestilah logik lah.
Okey, mesti boleh. Tapi adik-adik murid-murid di rumah, saya yakin boleh beri tafsiran berpandukan apa yang dilihat pada cartapan. Okey. Yang ketujuh, buat satu rumusan terperinci berkaitan perkara yang telah dikaji. Termasuk rumusan tadi lah. Menunjukkan apa, yang paling rendah mungkin disebabkan oleh apa, yang paling tinggi mungkin disebabkan oleh apa. Andaian kita andaian sendirilah. kita. Faham? Okey. Faham? Faham, So, cikgu? faham. Kita nak cuba uji. Okey, cikgu uji. pantang murid sebut faham Okay. Bila faham kita kena Uji. Bila uji Okey. barulah kita tahu sejauh mana kita punya kefahaman dan bagaimana kita nak aplikasikan kemahiran yang telah kita pelajari untuk kita terjemahkan matlamat kita adalah untuk menghasilkan graf dan carta dengan lebih menarik berdasarkan maklumat yang telah kita perolehi ataupun kita tengok. Okey. Faham? So saya nak bagilah tugasan sedikit. Okey. Adik-adik di rumah juga boleh cuba tulis secara ringkas. Kalau boleh tolong Abang Muhsin kat sini kan. Tolong Abang Muhsin Hantar boleh bagi ilham daripada rumah. okey, bagi maklumat ke Abang Muhsin kita supaya kita nak 4 je langkah. Okey. 4 je langkah yang paling betul lah, paling senang, paling senang untuk kita tafsir sesebuah cartapai. Kita nak pastikan tafsiran kita tu lengkap dan boleh difahami oleh orang lain. Mudah difahami. Okey, faham cikgu. Apa langkah? Langkah 4 cikgu kan? 4 je. Okey, yang pertama kita kena tengok tajuk cikgu. Yes. Tajuk cartapai. Sebab tajuk itulah menunjukkan gambaran keseluruhan berkaitan dengan cartapai. Okey, yang kedua? Yang kedua, kita kena lihat peratusan yang paling tinggi. Yes, peratus yang paling tinggi ataupun nilai yang paling besar. Peratus yang paling besar. Betul. Okay, bagus, good. Okey, kalau dah ada yang paling besar, kita kena ada juga peratusan yang paling rendah. Paling rendah. Okey. Paling kecil. Yang seterusnya? Yang seterusnya, kita kena ada jangkaan. Kenapa yang paling jangkaan peratus sesuatu tu dengan yang tinggi? Maksudnya kenapa yang rendah tu isi tersirat. Isi tersirat. Andaian kita tu. Susah betul saya. Andaian tu. Tapi andaian. Ada 4 senarai tadi kan? Okey, keempat-empatnya semua betul. Betul. Mungkin kalau ada adik di rumah, mungkin boleh beri lebih daripada 4. Tapi 4 tu sudah orang cakap cukup memadai untuk kita, bukan memadai, cukup untuk kita bagi fahaman sekiranya kita mentafsir cartapai tadi. So kalau kita baca tajuk, orang dah tahu ni tajuk tentang apa. Lepas tu kita nilai yang paling tinggi, nilai yang paling rendah. Lepas tu kita analisis ataupun kita beri andaian, tafsiran tersirat berkaitan yang tertinggi dengan terendah tadi. Okey, faham cikgu? Untuk lebih detail kita boleh perincikan setiap sektor yang terlibat. Yang tadi itulah. Untuk lebih detail lah. Maksudnya lebih, orang cakap korek sampai ke dalam. Korek sampai ke dalam. Ini untuk secara faham ya? Boleh faham? Faham cikgu. Saya faham, murid-murid pun di rumah faham. Tapi kita nak bagi masa untuk mereka berehat seketika. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali tapi sayangnya kita dah berada di segmen yang terakhir, Cikgu Fitri. Ya, kita dah banyak dah benda kita belajar tadi. Betul, saya pun rasa seronok. Ke akhirnya. Ya, Bella Cikgu, mungkin Cikgu boleh sampaikan sedikit rumusan tentang pembelajaran yang kita dah belajar. Saya dekat sini belajar dan murid-murid di rumah pun sudah belajar. Sudah belajar. Okey, sebelum saya rumuskan, sebelum Cikgu rumus, Tok Guru rumus, kita minta minta Muhsin rumuskan apa yang telah Muhsin pelajari pada hari ini. Okey, ada dapat sesuatu tak daripada apa yang telah kita pelajari daripada awal tadi sehingga sekarang? Okey, boleh Muhsin rumuskan secara keseluruhan apa yang telah dipelajari sebelum saya rumuskan apa yang sepatutnya murid-murid di rumah dan Muhsin dapat manfaatkan apa yang telah kita pelajari. Baiklah cikgu, kalau daripada mula tadi cikgu, saya tak tahu macam mana paparan maklumat saya nampak tak menarik. Nampak bosan.
Jadi lepas saya belajar tiga perkara cikgu, Okey. saya belajar graf bar berganda, Okey, graf bagus. garis berganda, Bagus. dan juga carta pai. Bagus. Daripada maklumat tu saya boleh pelbagaikan saya punya maklumat untuk dipaparkan dengan cara yang lebih menarik. Jadi tak adalah orang lalu tengok, bosan je carta ni. Bila ada graf, bila ada carta pai, dia akan jadi lebih menarik cikgu. Saya dapat jadi kreatif cikgu. Dapat jadi kreatif, dapat menghasilkan sesuatu perkara yang menarik. Betul. Untuk bukan saja untuk data satu benda, tapi mungkin kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Mungkin kita ada perniagaan, kita boleh hasilkan hasil jualan kita, hasilkan dalam bentuk ni menggunakan carta. Okey, mungkin kita boleh kemukakan menu-menu yang menjadi pilihan ramai di gerai kita melalui carta pai yang kita hasilkan. Betul. So Jarang pelanggan cikgu, datang, pelanggan datang tengok, yang ni yang popular. Jarang biasanya menu dekat kedai ada carta pai. Ada carta pai. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Okey, itu dia kata menarik. ilmu yang kita belajar bukan sekadar untuk suka-suka di sekolah, tetapi sebenarnya untuk kehidupan kita. Secara keseluruhannya, apa yang telah kita pelajari tadi, kita telah bagaimana kita kenal tentang graf bar berganda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenal tentang graf garis berganda. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengenal carta pai. Dan seterusnya adalah bagaimana kita nak tafsir setiap tiga perkara tadi. Faham. Objektif hari ini tercapai. Tercapai sebab kita dah faham langkah demi langkah sehingga ke akhirnya, sehingga kan musim pun dapat bina secara ringkas apa yang sepatutnya dalam sebuah graf. Dan kita telah mentafsir carta pai. So rumusan tadi saya bagi, kalau daripada 10 star, 10 bintang, saya bagi 10. Wah, markah penuh. Markah penuh. 10/10 campur dengan yang mula-mula tadi 4. Campur 4, 8. Campur 10, 18 cikgu. 18/18. 18/18. Ceria. Balik nanti boleh senyum. Okey, sekarang ni saya dah senyum dah, dah cikgu. tersenyum dah. Okey. Kerana dapat markah. Okey, jangan lupa murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan-bahan pembelajaran, latihan dan sebagainya di Sumberku. Mungkin dipaparkan dekat bawah kan. Alamat yang untuk kita melayari. Okey. Nama web Sumberku. Okey, baiklah. Itu latihan untuk murid-murid. Baiklah cikgu, Okey. saya sangat seronok hari ini. Pembelajaran kita hari ini betul saya dapat cikgu. Apa yang cikgu Alhamdulillah. sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Fitri kerana sudi bersama dengan saya dalam slot menengah atas selama 1 jam. Terima kasih juga murid-murid di rumah kerana terus fokus daripada mula sampailah ke akhir rancangan. Baiklah, terus menyokong program-program di Didik TV KPM. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM